Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Berkata dia, yakni Yaqub alaihissalam, bapa pada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpi engkau itu ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu, jangan. Fayakidu laka kaidan, nanti mereka akan melakukan perancangan jahat kepada engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang nyata. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang kelima. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita, pengajian tafsir Al-Quran yang kita bawa, pengajian tafsir Al-Quran yang kita bawa daripada surah Yusuf alaihissalam. Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat kelima selepas kita bincang semalam ayat yang keempat daripada surah Yusuf alaihissalam. Ayat ni kalau kita tengok pada ayat sebelum, kita ulang balik apa kita kupas semalam. Dalam ayat semalam kita dah cerita bagaimana Yusuf alaihissalam ni dia bercerita berkenaan dengan mimpinya kepada bapa dia Yaqub alaihissalam. Iaitu di dalam mimpi itu dia melihat ada 11 bintang, satu lagi matahari dan satu lagi adalah bulan. Maksudnya ada 13 lah yang ada dekat planet kat sana tu yang telah dilihat oleh Yusuf alaihissalam dalam mimpi. Dan Yusuf alaihissalam dilihat semua makhluk-makhluk ni kemudian sujud kepada Yusuf alaihissalam. Jadi kita dah tafsirkan bahawasanya antara benda kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang kita kupas semalam adalah bagaimana Yusuf alaihissalam tu bila dia memanggil bapa dia tu dengan panggilan manja, ya abati. Tu antara, maksudnya di situ dia ajar pada kita macam mana kita berkomunikasi dengan baik apabila kita berkomunikasi dengan orang yang berumur daripada kita. Kita berkomunikasi dengan bapa kita, kita berkomunikasi dengan pakcik kita, kita berkomunikasi dengan mak kita. Jadi orang yang berumur dengan kita tu kita kena ada adab. Satu. Yang keduanya kita ada mesra dengan, dalam kes ni Nabi Yusuf alaihissalam ni dia mesra dengan bapa dia Yaqub alaihissalam. Maka dia panggil pada bapa dia, ya abati, wahai bapakku. Kita dah sebut hari tu bacaan ya abati ataupun ada qiraat baca dengan ya abata. Dua bacaan lah. Dan kedua-duanya boleh dibaca, tetapi yang popular dibaca dengan ya abati. Ya abati ni kita terjemah wahai bapakku, yang ada punya makna tersirat. Yang dikatakan abati di sini bukan semata-mata bapa, tetapi ada unsur manja. Wahai bapakku yang baik, wahai bapakku yang aku sayang. Terpulanglah terjemah macam mana pun. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan fahamlah bila sebut ya abati itu bukan panggilan anak kepada bapa semata-mata, tetapi dia ada unsur emosi dalam tu. Dia ada emosi dalam tu. Kemudiannya Yusuf alaihissalam ni dicerita pada bapa dia berkenaan dengan mimpi, kan. Jadi kita sebut juga bila dia bercerita pada mimpi, menandakan kadang-kadang dalam hidup kita ni ada part kita kena berkongsi. Ada part kita berkongsi cerita. Kadang-kadang kalau kita tak cerita, nanti akan jadi masalah kepada diri kita. Mungkin emosi kita rasa tak puas. Maka kita nak dapat kepuasan pada emosi kita tu, maka kita berceritalah apa yang kita nampak tu kepada orang lain.
Jadi dalam kes ni dia cerita tu kepada bapa dia, bapa dia Yaqub alaihissalam. Dan kita sebut, kita kalau nak cerita satu benda yang lebih-lebih lagi yang berbentuk terlalu peribadi ni, pastikan orang yang kita cerita tu adalah orang yang mu'taman. Nabi Muhammad SAW berpesan, al-mustasyaru mu'taman, orang yang kita nak minta tunjuk ajar ni, kita nak minta pandangan ni, pastikan orang itu amanah. Nabi Muhammad minta macam tu lah. Nabi Muhammad beritahu macam tu lah. Makanya kes Yusuf alaihissalam, dia bermimpi. Dia cerita mimpi dia tu kepada bapa dia. Dia tak cerita pada adik-beradik dia. Dia tak cerita pada 11 orang adik-beradik dia. Tapi dia pergi cerita kepada bapa dia. Kenapa? Sebab bapa dia mu'taman, orang yang amanah. Jadi bila orang amanah, dia cerita tu bagus. Jadi kita pun begitulah. Kalau nak cerita satu benda kadang-kadang melibatkan hal peribadi, pastikan orang yang kita cerita tu mu'taman, orang yang amanah. Dia akan memberi pandangan yang sihat lah. Dia akan bagi nasihat yang bagus untuk kita. Tidak bias, bukan sebab faktor ada orang yang dia dapat keuntungan maka dia memberi nasihat kepada kita, dan nasihat tu untuk kita buat, yang nasihat tu akan memberi keuntungan kepada pihak satu lagi. Yang tu taklah, tak boleh, itu tak bagus gitu. Lepas tu kita ada sebut apa yang dimasukkan dengan 11 bulan, 11 bintang. Bintang 11 itu merujuk kepada 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Asyams, matahari itu merujuk pada Nabi Yaqub. Al-Qamar itu merujuk kepada mak Nabi Yaqub alaihissalam. Ada riwayat lain mengatakan Al-Qamar di situ merujuk pada mak saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi dibantahlah oleh dibantah oleh Rashid Ridha dalam kitab Tafsir Al-Manar. Dia kata tak, sebenarnya Al-Qamar di sini merujuk kepada mak Nabi Yusuf alaihissalam. Dan semua tu sujud. Apa makna sujud? Bukan sujud secara fizik, sebab macam mana bintang, langit semua tu nak sujud. Jadi yang dikatakan bintang, 11 bintang, lepas tu matahari, bulan sujud di sini ni adalah memberi penghormatan. Itu maksud dia. Tu kita dah bincang lah dalam bincang kita semalam. Anda ulang balik untuk ingat kita balik. Dan ayat hari ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana pula bapa dia Yaqub alaihissalam pula cakap dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Taala, qala, berkata Yaqub alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kamu cerita mimpi engkau itu kepada adik-beradik kamu, jangan. Fayakidu laka kaidan, kerana nanti mereka akan melakukan perancangan yang jahat kepada engkau, wahai Yusuf alaihissalam. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, kamu kena ingat sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang paling nyata. Itu Quran kata. Ayat sebelum, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dialog antara Yusuf alaihissalam dengan Yaqub alaihissalam. Dan ayat yang kita baca ni pula macam mana sambungan dialog. Jadi dialog permulaan tu letak pada ayat yang ketiga dan ayat keempat, dan ayat kelima kita baca ni adalah sambungan dialog. Jadi bapa cakap pada anak, anak balas balik apa yang bapa cakap. Ini salah satu benda kita kena ingat lah. Kaedah manusia ni dia ada dialog, dia ada perbualan. Kita bercakap, orang balas balik cakap tu kan. Dan kaedah tu, amalan begini ni dia bukan semata-mata berlaku dalam kita, bukan di kalangan kita. Bahkan Quran bercerita dalam 2-3 tempat. Contoh macam kita tengok macam mana Tuhan bercakap dengan malaikat alaihi wassalatu wassalam. Yang mana bila Allah Ta'ala nak buat Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berdialog. Dan Allah Ta'ala bukan semata-mata sebut apa yang Tuhan kata kepada malaikat. Bahkan Allah Ta'ala cerita juga bagaimana malaikat balas balik apa yang dicakap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inni ja'ilu fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Berkata Tuhan kamu, aku nak jadikan Adam alaihissalam di atas muka bumi. Itu kata Allah Ta'ala. Lepas tu ada imbal balas, ada balas balik dialog itu. Maka malaikat pun kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Adakah patut Tuhan kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Jadi ada dialog. Jadi kita nampak ni ada dialog, dia ada kisah. Macam kita baca novel. Novel tu dia bukan semata-mata penceritaan. Dalam penceritaan tu dia ada dialog. Si A cakap pada si B, si B ni balas balik. Lepas tu kadang-kadang cakap pada si A ni tak kata, tapi si A bercerita pada orang lain. Itu adalah dialog-dialog yang berlaku dalam perbualan manusia, dalam tulisan manusia, dan rupa-rupanya benda yang sama, pendekatan yang sama digunakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sebutlah ni dialog ni. Ayat yang pertama, ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebut dialog permulaan daripada Yusuf alaihissalam cerita pada Nabi Yaqub. Dan pada ayat yang kelima kita baca ni pula, Yusuf alaihissalam pula balas apa yang telah diungkapkan oleh si bapa. Kata Allah Ta'ala, qala, telah berkata ia. Yang berkata di sini adalah Nabi Yaqub alaihissalam, bapa. Kata dia, ya bunayya, wahai anakku. Dalam ayat ni,
Pertamanya kita nampak komunikasi antara anak dan bapa itu cukup baik. Komunikasi di antara Yusuf AS dengan Yaqub AS ni cukup baik. Iaitu apabila si bapa bila si anak memanggil bapa dengan panggilan manja, ya abati, wahai bapakku, anak ni dia balas balik, bapa ni dia balas balik panggilan anak ataupun dengan panggilan manja juga, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi. Terjemahan anak. Nanti anak akan bahas apa makna ya bunayya. Jadi secara dasar ni dia akan bagi tahu dalam ayat ni ada gambaran komunikasi yang baik di antara bapa dengan anak. Dia komunikasi ni, kaedah manusia ni, dia ada komunikasi. Kita berinteraksi dengan orang. Bila kita berkomunikasi, dia kadang-kadang kita bercakap. Dan kadang-kadang ada komunikasi ni bukan dengan bercakap, dengan angguk. Itu komunikasi yang baik. Orang sembang dengan kita dengar, kita angguk. Angguk tu maksudnya kita memberi respon terhadap apa yang dia cakap lah. Appreciate dengan apa yang dia cakap. Walaupun kadang-kadang kita tak bercakap, tapi kita angguk. Angguk satu. Kadang-kadang ada ketika bila kita dia bercakap tu, kita tengok muka dia. Dia tengok muka. Kita bukan tengok melilau ke orang lain. Macam lain tak layan, tak. Itu komunikasi yang baik. Bila orang cakap dengan kita, kita senyum. Kita senyum dengan dia cakap. Bila kita senyum tu, itu komunikasi yang baik. Antara yang dikatakan komunikasi baik ni adalah kita respon. Kita balas apa yang orang cakap. Kalau orang tu mengungkapkan satu kata yang baik, maka kita balas balik dengan perkataan yang lebih baik. Itu yang diajar dalam agama. Sebab itu dalam Al-Quran, surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kata, wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Allah Subhanahu wa taala kata, bila orang memberi satu ucapan yang baik pada kamu, fahayyu bi ahsana minha, maka kamu balas dengan lebih baik. Au radduha ataupun balas. Maksudnya Quran ajar pada kita dalam komunikasi ni, kita mesti ada komunikasi baik dengan sesama manusia. Kalau orang cakap dengan kita, dia guna bahasa yang baik, maka kita kena balas menggunakan bahasa yang baik. Itu dia ajar di dalam agama. Agama ajar. Dalam kisah ni pun serupa. Dalam kisah Yusuf AS ni, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat kelima ni. Allah Taala kata, qala ya bunayya. Yaqub AS ni, dia balas apa yang anak dia Yusuf AS cakap. Yusuf AS kata, ya abati, wahai bapakku. Kita dah bahas penggunaan abati di sini ni, penggunaan yang ada unsur sayang, mesra antara antara anak dengan bapa. Rupa-rupanya mesra dan sayang, kasih sayang tu bukan semata-mata ditunjukkan oleh anak kepada bapa, bukan semata-mata Yusuf kepada Yaqub, bahkan Yaqub AS pun tunjuk kepada anak. Komunikasi yang baik. Maka kata Yaqub AS, ya bunayya, wahai anakku. Tak. Kalimah asal bunayya tu, ya bunayya tu wahai lah, wahai. Bunayya tu asal dia adalah ibni, ya ibni. Itu segi asal kalimah lah. Ibni itu makna anak lelakiku. Kalau perempuan, binti. Yang kita orang Islam bila sebut Muhammad bin Abdullah, Wanji bin Wan Husain, bin tu terjemahan Melayunya anak lelaki. Tapi kalau perempuan kita sebut binti, Fatimah binti Abdullah contoh. Fatimah binti Abdullah. Binti tu apa? Binti tu terjemahan Melayunya anak perempuan. Itu terjemahan dia lah. Tempat kita kalau sebut orang Islam, sebut bin dan binti. Kalau orang bukan Islam, anak lelaki dan anak perempuan. Sebenarnya anak lelaki dan anak perempuan terjemahan bagi bin, terjemahan bagi binti. Itu masalah orang Malaysia. Sebab dia anggap bila sebut bin tu merujuk kepada keislaman. Kalau tak sebab bahasa Arab. Kalau kita guna pada orang bukan Islam, tidak merujuk pada agama, kita gunalah bahasa lain pada Arab. Itu cara orang Melayu fikir. Padahal bukan macam tu. Dekat negara Arab tu, orang bukan Islam pun guna bin juga. Orang bukan Islam pun guna binti juga. Itu kalau pergi kat negara Arab. Sebab bin dan binti tu, dalam bahasa Melayu tu, anak lelaki, anak perempuan. Bin tu bahasa Arab, binti tu adalah bahasa Arab. Macam mana masa sekolah rendah dulu. Kalau kat sekolah, cikgu selalu cakap, Assalamualaikum kepada pelajar Muslim dan selamat sejahtera kepada pelajar bukan Muslim. Sebenarnya, selamat sejahtera tu terjemahan bagi Assalamualaikum. Kalau pergi kat negara Arab, jumpa orang bukan Islam pun Assalamualaikum. Kita pun Assalamualaikum pada mereka, mereka pun Assalamualaikum pada kita. Sebab Assalamualaikum tu maksudnya adalah selamat sejahtera. Itu asal makna dia. Tapi orang Malaysia ni, dia nampak bila sebut Arab, Islam. Kalau tak bunyi Arab, kurang Islam. Makanya bila dia buat ucapan depan semua orang, Muslim dan bukan Islam, dia berkata Assalamualaikum kepada pelajar Muslim, selamat sejahtera kepada orang bukan Islam. Sebenarnya tak. Cara fikir itu tak tepat sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Itulah cara pemahaman Islam di tempat kita lah, di Malaysia. Tak apa. Maka serupa juga kalimah ibni. Ibni tu maknanya anak lelaki. Patut dia kata, ya ibni, wahai anakku.
Tetapi disebabkan kisah ni ahsanul qasas, kisah yang terbaik, dia bukan semata-mata kisah, tetapi di dalam penceritaan itu dia ada roh. Dalam penceritaan dalam bahasa Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu, dia ada emosi dia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala disebut Yaqub alaihissalam, bila dia panggil anak dia tak panggil ya ibni, dia tak kata macam tu. Dia kata ya bunayya. Ya bunayya. Maksudnya ada panggilan lembut kat situ Asal ya bunayya ni ada dipanggil ismu tasghir, isim tasghir, isim yang menggambarkan mengecilkan satu benda. Contoh macam kitabun, kitab. Kalau kitab yang kecil dia panggil kutaib. Kitabun, kitab, kutaibun, kitab yang kecil. Naharun, sungai, sungai yang kecil, nuhairun. Itu dipanggil ismu tasghir dalam bahasa Arab lah. Jadi disebut juga kalimah ibnun. Ibnun tu bila ditasghirkan, jadikan macam kitab besar, kitab yang kecil, kutaib. Sungai besar, sungai kecil, nuhair. Jadi anak tu bila anak kecil dan manja pula, dia tak sebut ya ibni, dia sebut ya bunayya. Ya bunayya. Itu orang panggil, kalau orang belajar bahasa Arab dia akan faham. Asal kalimah bunayya ni ya bunay wai. Itu asal kalimah lah. Cuma dia pusing-pusing segi akar kata dia bla bla, jadi ya bunayya. Dalam terma orang Kelantan dia panggil aweh. Kalau ada penonton dekat sini di kalangan orang Kelantan, dia akan faham. Orang Kelantan ni kalau dia panggil anak dia dan anak dia sayang, dia akan panggil aweh ataupun dia panggil awang. Orang Terengganu panggil awang. Awang. Dia panggil anak dia panggil awang. Orang Kelantan panggil aweh. Aweh tu macam mana? Kita orang Kelantan kalau dengar dia akan faham. Dia boleh panggil anak nama dia. Nama anak apa? Zaki. Zaki. Anak dia kan. Wahai Zaki. Boleh kan. Kalau anak-anak nama Azam. Anak lelaki kan. Azam. Boleh. Tapi kita tak panggil Azam. Kita panggil ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku yang kecil dan manja. Macam itulah lebih kurang. Jadi kalau orang Arab tu dia dengar, dia akan rasa. Macam orang Kelantan bila dia panggil anaknya aweh, jadi anak dia dengar dia rasa. Wah, lain tu. Berbanding bapak panggil nama. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata ya bunayya, wahai anak aku yang kecil dan aku sayang. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Susah nak terjemah dalam bahasa Melayu sebab anda tak tahu apa terma yang terbaik dalam penggunaan dalam bahasa Melayu. Sama ada bahasa Melayu ada ke ataupun Ana tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin bahasa Melayu ada, Ana yang tak tahu, mungkin. Ataupun memang bahasa Melayu tak ada penggunaan kalimah itu, wallahu a'lam. Itu ya kita boleh sebut. Cuma walau bagaimanapun kalau kita pergi ke dalam budaya orang Kelantan, dia ada. Aweng, awang kalau orang Kedah ataupun orang Terengganu, kalau dia panggil anak manja panggil awang. Hang ni awak jadi lagu ni awang tu panggilan manja dalam terma Al-Quran ya bunayya wahai anakku yang aku sayang, yang wahai anakku yang aku manjakan Lepas tu kata Allah Taala, Yaqub alaihissalam kata padanya ya bunayya wahai anakku awang la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu kisahkan, jangan kamu ceritakan mimpi kamu itu kepada adik-beradik kamu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan perancangan jahat kepada engkau. Ni kata ayat ni. Jadi kenapa Yaqub alaihissalam cakap macam tu? Fala taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Kenapa Dia inilah salah satu kaedah yang kita kena faham. Kita ni kalau sayang seseorang, kita tak nak sesuatu keburukan itu berlaku pada orang itu. Itu kita sayang. Kaedah ni. Kita ni kalau sayang kepada anak kita, sebarang keburukan kita tak nak berlaku pada anak kita. Kita sayang kepada isteri kita, kita tak nak keburukan berlaku pada isteri kita. Kita sayang kepada kekasih kita, kita tak nak berlaku sebarang kerosakan kepada kekasih kita, isteri kita, siapa-siapalah kalau kita sayang. Itu kaedah. Maka serupa juga Yaqub alaihissalam, dia sayang pada Yusuf alaihissalam. Bila dia sayang pada Yusuf alaihissalam, makanya dia akan memberi pesanan yang baik, yang kalau sekiranya Yusuf alaihissalam tak ikut, dia akan memberi kerosakan pada Yusuf. Maka walaupun kadang-kadang satu benda tu anak kita tak suka, kita bagi tahu juga. Kita tak suka anak kita rosak, makanya kita buat undang-undang dalam rumah, contohlah kan. Nak main game time-time macam ni boleh, time-time macam tu pula tak boleh. Kenapa kita bagi tahu ada time tak boleh? Walhal kadang-kadang budak tu dia nak juga tengok dia nak tengok juga dia nak tengok juga main game tu, kita tak bagi juga. Kenapa kita tak bagi? Kita tak bagi itu sebab kita sayang kepada anak kita. Itu kaedah dia panggil Sekejap mak telefon. Hello mak. Assalamualaikum. Hello mak. Assalamualaikum. Abang live Facebook. Okay.
Okey, tak. Sambung balik. Apa tadi? Okey, bila kita sayang seseorang, kadang-kadang kita akan melakukan satu benda yang kita nak pastikan benda yang boleh merosakkan orang yang kita sayang itu tidak dilakukan. Maka kita memberilah nasihat. Maka demikian juga berlaku pada Nabi Yaqub AS kepada Yusuf AS. Kalau Yaqub AS dia tak sayang Yusuf, dia biar je Yusuf AS nak cerita benda tu kepada adik-beradik. Dan akan berlakulah perancangan jahat yang dilakukan kepada Yusuf AS. Tetapi disebabkan Yaqub AS dia sayang kepada Yusuf, maka ni dia bagi tahu, dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu cerita mimpi kamu ni kepada adik-beradik kamu, fayakidu laka kaida, nanti mereka akan melakukan perancangan jahat kepada kamu. Lepas tu Allah Taala kata la taqsus, jangan kamu cerita Yaqub AS ni, dia ni kalau kenapa Yaqub AS dia boleh nampak perancangan jahat yang bakal dilakukan oleh adik-beradik daripada Yusuf AS? Jawapannya, Yaqub AS dia dah nampak bahawasanya adik-beradik Yusuf AS ni dengki pada Yusuf AS. Dia dah nampak dah. Kata hidung pula. Jadi bila dia nampak, dia tahu kalau sekiranya dia dengar cerita-cerita macam tu, dia akan memberi implikasi tak baik kepada Yusuf AS. Sebab cemburu yang ada pada adik-beradik Yusuf AS kepada Yusuf AS tu jelas sangat nampak. Dan benda tu pun berpunca daripada Yaqub AS tu menampilkan yang dia tu sayang kepada Yusuf AS berbanding adik-adik yang lain. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir Imam Syarsyid Ridha, dia ada sebut, dia kata Yaqub AS ni dicemburui, Yusuf AS dicemburui oleh adik-adik ni kerana Yaqub AS sayang pada Yusuf, ekoran daripada Yusuf tu mempunyai akhlak yang baik. Yusuf tu akhlak dia baik sangat. Dia baik, cara dia bercakap bagus. Dia tak macam adik-beradik yang lain. Jadi bila cakap baik, akhlak baik, jaga cakna, bapak lah apalah, menyebabkan Yaqub AS ni sayang Yusuf berbanding adik-beradik yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita kena ingat, dia konsep sayang ni yang ada pada diri manusia ni, dia fitrah. Dia anugerah daripada Allah SWT. Dan kadang-kadang kita sayang seseorang tu dengan orang yang kedua tu kadang-kadang tak sama. Kadang-kadang sayang juga dua-dua, tapi sayang yang pertama lain, sayang kedua lain. Macam kita ada anak kita 2 orang, 3 orang. Sayanglah ke anak-anak tu, tapi dalam sayang tu dia ada sayang sangat, kurang sayang, sayang, macam tu. Dia ada tahap-tahap tu kan. Dan benda ni pun berlaku bukan sekadar pada Nabi Yaqub AS, dia berlaku juga kepada manusia, dan antara lain berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam ramai-ramai isteri Nabi ni dia ada sayang isteri-isteri tertentu lebih daripada yang lain. Antara dia sayang Khadijah, sayang sangat. Lepas tu lepas Khadijah meninggal, dia sayang Aisyah kan. Bukanlah dia tak sayang pada isteri lain, sayang juga, tapi sayang tu dia ada lebih sikit sayang daripada Aisyah kan. Lepas tu dia sayang pada Ummu Salamah contoh kan. Kenapa ada? Itu fitrah yang ada pada diri manusia. Sebab itu dalam keadaan Nabi Muhammad mempunyai isteri yang ramai itu, yang berpoligami itu, Nabi Muhammad SAW bagi al-mabit, bermalam di rumah isteri-isteri tersebut. Tapi dalam keadaan Nabi melakukan keadilan itu, ada satu benda yang Nabi Muhammad SAW doa. Dalam hadis Nabi, Aisyah pernah ceritalah. Dan Nabi Muhammad SAW ni, dia akan membahagikan, dia akan melakukan keadilan kepada setiap-tiap isteri je. Tapi dalam keadaan dia memberi keadilan itu, dia ada berdoa. Nabi Muhammad, Allahumma haza qismi, ini adalah bahagian-bahagian yang aku telah lakukan. Fima amliku, pada perkara yang aku miliki. Wala talumni fima tamliku, janganlah kamu menjadikan aku ni salah pada perkara yang engkau miliki. Wala amliku, dan aku tidak miliki. Maksudnya sayanglah. Bermabit, bermalam, nafkah zahir batin, itu boleh bagi adil. Tapi bila part sayang, yang tu susah kita nak bagi. Sebab kadang-kadang kita rasa kita sayang lebih kepada isteri yang pertama ataupun isteri yang kedua berbanding isteri pertama lebih daripada isteri kedua. Kadang-kadang ada perasaan macam tu kan. Jadi bila ada lebih tu, benda tu luar daripada kita punya ikhtiar, luar daripada ikhtiar kita. Maka dia Nabi Muhammad SAW pun berdoa, Allahumma haza qismi, inilah pembahagian yang aku telah lakukan, fima amliku, pada perkara yang aku miliki. Maknanya aku boleh bagi makan, boleh bagi nafkah, okey lah tu kan. Bermalam, okey, nafkah tu boleh bagi, adil. Itu kita mampu lakukan. Tapi di sana dia kata wala talumni fima tamliku wala amliku, tolonglah jangan kamu rosakkan aku, jangan kamu bebankan aku pada perkara yang kamu miliki tapi aku tidak miliki. Antaranya perasaan sayang, cinta dan sebagainya lah. Benda ni berlaku pada Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS dia sayanglah anak-anak dia. Cuma dalam ramai-ramai tu ada seorang anak, Yusuf AS, perangai baik.
Jumpa, cakap elok, sopan. Lepas tu pandai pula. Lepas tu bila cakap, cakna masalah kesihatan bapa berbanding adik-beradik lain. Yang ni suka tanya, ayah sihat ke tidak? Ayah dah makan ke tidak? Ayah okey? Benda-benda jadi macam tu menyebabkan ada satu perasaan kepada anak nama Yusuf AS. Dan rupa-rupanya perasaan itu kadang-kadang ditampilkan di sudut perbuatan. Adik-beradik lain jadi cemburu. Jadi bila cemburu, Nabi Yaqub AS nak pastikan supaya cemburu itu tidak jadi dengki. Cemburu itu tak jadi dengki, maka Nabi Yaqub AS berpesan kepada Nabi Yusuf AS, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaidah. Wahai anakku Yusuf, janganlah kamu cerita benda ni kat adik-beradik kamu, jangan. Nanti mereka melakukan perancangan jahat kepada kamu. Tak elok sebab dia apa? Dia dah nampak dah cemburu tu. Takut-takut daripada cemburu tu pergi pada dengki. Jadi beza istilah antara cemburu dengan dengki. Dalam terma Arab, cemburu disebut ghairah. Adapun dengki dia panggil hasad. Dia ada dua benda berbeza, tak sama. Cemburu ni sifat dia bersaing. Cemburu ni sifat dia bersaing. Kalau dengki ni dia sifat dia nak menghancurkan pihak satu lagi. Itu dengki. Kita buka kedai. Bila kita buka kedai, kawan pun buka kedai yang sama sebelah kita. Lepas tu dia menjual benda yang sama dan orang masuk kedai dia lagi banyak kat kedai kita. Kita cemburu. Bila kita cemburu, makanya kita akan usaha buat produk kita lagi baik daripada kedai dia. Produk yang sama tapi buat lebih baik. Kita buat nilai tambah. Itu dia panggil cemburu. Kita tak membinasakan dia, tapi kita bersaing secara sihat. Itu okey. Ada satu lagi dengki. Dengki ni kita buka kedai, dia pun buka kedai. Sama-sama jual benda yang sama. Tiba-tiba orang masuk kat kedai dia. Lebih banyak pada kedai kita fikir, macam mana nak buat? Akhir sekali kita cari tok bomo. Kita pergi sebar propaganda. Memanglah makanan dia sedap. Celup suar dalam. Kita tambah. Kan? Yang tu dia panggil dengki. Dengki ni tak elok. Dengki ni dibenci dalam agama. Ghirah tak apa. Cemburu dibenarkan dalam agama. Agama tidak melarang kita bercemburu. Tetapi agama melarang apabila kita berdengki. Itu tak boleh. Sebab bagi dengki ni kita nak menghancurkan pihak satu lagi. Jadi dalam kes yang merujuk pada adik-beradik Yusuf AS ni, mereka ni dah ada cemburu dah pada Yusuf AS. Tetapi kalau sekiranya mimpi Yusuf AS yang diceritakan kepada Yaqub itu tiba-tiba diceritakan juga kepada adik-beradik yang lain, Yaqub AS bimbang, bukan semata-mata dengki, bukan semata-mata cemburu, takut-takut dah jadi dengki. Dan bila jadi dengki, dia akan melakukan perancangan jahat. Silat hari bulan, dia akan berusaha pula nak membunuh adik dia, Yusuf AS. Begitu. Jadi Yaqub AS tu dia nampak benda tu. Jadi dia bagi nasihat. Sebab apa? Sebab dia sayang kepada Yusuf AS. Itu satu. Antara lain, pengajaran kita boleh ambil juga daripada la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ni, itu menjadi bukti bahawasanya sebenarnya yang boleh menakwil mimpi itu bukan Yusuf AS sahaja. Yaqub pun boleh takwil mimpi. Dalam kes ni, Yaqub AS bila dengar dia tahu bahawasanya mimpi itu adalah benar. Mimpi itu adalah benar. Jadi bila dia tahu itu adalah mimpi benar, maksudnya Yaqub AS dia mahir tentang mimpi. Yang kedua, bila Yusuf AS cerita, dia tahu, dengar, dan dia tahu maksud mimpi itu apa. Sebab itu dia takut benda itu perancangan jahat yang akan dilakukan oleh adik-beradik dia, dan dia minta supaya jangan cerita. Yusuf jangan cerita pada adik-beradik yang lain. Maknanya Yaqub AS dia memahami maksud mimpi Yusuf AS itu kerana Yaqub AS juga memahami takwil mimpi. Jadi kita akan nampak takwil mimpi ini bukan dikuasai oleh Nabi Yusuf AS sahaja. Bapa dia Yaqub AS pun juga adalah orang yang mahir dalam ilmu takwil mimpi. Begitu. Type. Dia tahu Nabi Yaqub AS, Nabi Yusuf AS bakal jadi Nabi. Dia tahu. Dan mimpi Yusuf AS ni mimpi betul. Ni bukan mengigau. Sebab dia ada mimpi yang ada takwil. Ada mimpi yang tak ada takwil. Nanti kita akan ceritalah kat bawah nanti. Sebab mimpi ni dia bukan semua mimpi ada takwil. Bukan. Sebab ada mimpi merapu. Ada. Mengigau. Nanti kita akan cerita panjang lebar lah tentang mimpi. Dan Yusuf AS dia tahu. Yaqub AS dia dengar cerita, dia tahu. Ini mimpi betul. Ini bukan mengigau. Lepas tu dia faham. Ini mimpi ni menandakan Yusuf AS bakal jadi Nabi. Lepas tu dia akan nampak daripada cerita ni menggambarkan bahawasanya bila bintang, 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada Yusuf AS, maknanya Yusuf AS anak aku yang aku sayang ni dia akan jadi lebih hebat daripada aku sendiri. Yusuf tu lebih hebat daripada Yaqub AS sendiri. Yaqub dah baca dah macam tu. Dia dah faham dah macam tu. Maka disebabkan itulah dia memberi pesanan kepada Yusuf AS supaya jangan cerita mimpi tu kepada adik-beradik lain, bimbang, takut-takut daripada cemburu bertukar menjadi dengki. Begitu. Type. Dan satu lagi lah, ni kaedah yang kita kena faham. Apabila antara ciri-ciri mimpi orang yang soleh itu adalah mimpi itu sebagai peringatan awal dari Tuhan kepada orang soleh tu.
Kita ni kadang-kadang ada keburukan bakal berlaku kat kita, kemungkinan. Kadang-kadang Tuhan ni dia nak selamatkan kita daripada keburukan yang bakal berlaku, maka Tuhan bagi isyarat. Dia bagi isyarat. Cara bagi isyarat tu melalui mimpi. Jadi kita dapat mimpi, kita sedar, kita pun dah ambil sikap berhati-hati daripada awal. Dan ini berlaku pada Yusuf AS. Dalam banyak kes. Antara ni lah ayat ni. Kan? Dia dikacau oleh adik-beradik dia. Maka nak mengurangkan gangguan, kejahatan yang dilakukan oleh adik-beradik pada Yusuf AS ni, Tuhan bagi mimpi satu. Kita baca pula dalam ayat akan datang nanti, akan jumpa kisah tentang macam mana raja tu bermimpi. Raja tu bermimpi berkenaan dengan lembu gemuk lah apalah. Oh, maksudnya kemarau akan berlaku. Maksudnya mimpi itu merupakan salah satu isyarat, satu peringatan kepada kita kemungkinan benda buruk bakal berlaku. Maka bila kita tahu benda macam tu, bermula daripada sekarang kita dah berhati-hati. Kita dah ambil sikap untuk berhati-hati. Ambil peringatan selalu. Ini berlaku. Ini kadang-kadang berlaku. Terutama kepada orang-orang soleh lah. Dia berlaku juga pada orang lain. Berlaku juga. Tapi yang selalunya benda macam ini berlaku kepada orang-orang yang soleh. Sebab itu kalau kita buka dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dia buat mari beberapa hadis. Bukan sikit lah. Sampai berpuluh-puluh hadis yang menceritakan kelebihan mimpi orang soleh. Ada sebut sampai 25 daripada kenabian. Ada orang kata 40 daripada kenabian. Macam-macam riwayat lah. Tapi yang pastinya memang gambaran mimpi orang soleh itu salah satu juzuk daripada juzuk-juzuk mimpi-mimpi para nabi. Walaupun dia bukan wahyu daripada Allah, tapi dia orang soleh. Bila dia mimpi, kadang-kadang sesuatu isyarat daripada Allah SWT supaya orang soleh itu berhati-hati. Kemungkinan di masa akan datang akan berlaku kerosakan yang menimpa diri dia. Maka daripada sekarang dia berhati-hati. Kalau dia tak boleh mengelak daripada kerosakan pun, dia boleh mengurangkan kerosakan yang bakal berlaku pada diri dia. Begitu. Tak. Allah Ta'ala kata, la taqsus ru'yaka. Jangan kamu kisahkan ru'yaka. Mimpi. Ru'yaka. Ru'ya ni, dia ada dua kalimah. Satu dia panggil ru'yah. Satu lagi panggil ru'ya. Ru'yah. Ada ta marbutah. Satu lagi ru'ya. Tak ada ta marbutah. Bila datang Syawal, bila datang Ramadan, antara benda dilakukan adalah orang tengok anak bulan. Makanya di situ istilah orang tengok anak bulan dia panggil ru'yah. Ru'yah ni adalah kita melihat satu benda dalam keadaan kita sedar, tidak tidur. Ru'yah, itu ada tamar butuh. Tapi kalau sekiranya kita tengok satu benda di dalam mimpi, dalam tidur, itu tak sebut ru'yah, disebut ru'yah. Tamar butuh tak ada. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata la taqsus ru'yaka. Jangan kamu kisahkan, jangan kamu ceritakan mimpi engkau. Ru'yaka. Kalaulah benda tu dilihat semasa sedar, dia tak akan kata la taqsus ru'yaka. Dia akan sebut la taqsus ru'yataka. Tu yang sebenarnya. Kalau kita kata melihat itu dalam keadaan sedar. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala tak guna kalimah la taqsus ru'yataka. Dia kata la taqsus ru'yaka. Maksudnya mimpi lah. Anakku, wahai Yusuf AS, kamu jangan cerita mimpi kamu ni kepada adik-beradik kamu. Ru'yaka. Dalam qiraat lain, ada seorang ulama namanya Al-Kisai. Dia tak baca dengan ru'yaka. Dia baca dengan ru'yaka. Ni ada qiraat ni. Ni qiraat lah. Kalau orang belajar ilmu tajwid, dia akan jumpa lah. Dia ada baca dengan ru'yaka ataupun riyaka. Ada dua bacaan. Jadi, bermaksud ada tiga lah. Yang pertama, la taqsus ru'yaka. Yang kedua, la taqsus riyaka. Ada pula yang ketiga baca taksus riyaka. Ada tiga bacaan. Tiga-tiga bacaan ni ada dalam ilmu qiraat. Tetapi dua bacaan tu lemah. Itu dhaif, bacaan yang lemah. La taksus riyaka, la taksus riyaka, itu bacaan lemah. Bacaan kuat la taksus ru'yaka. Dan macam kita dah baca lah. Dan mimpi ni bukan semua boleh takbir. Bukan semua mimpi ada takwil. Mimpi yang ada mimpi-mimpi tertentu yang boleh ditakwil. Itu yang dikatakan ru'yah tu. Nanti kalau kita, sebab dalam terma Arab ni dia ada istilah ru'yah, dia ada istilah hilm, apa lagi? Dia ada abghas, ada kalimah sebelum tu. Adalah istilah dia. Terma mimpi tu banyak dalam terma Arab. Jadi bila banyak terma Arab tu, makanya ada satu kalimah ru'yaka. Okey, ru'yaka tu apa? Ru'yaka ni maksud mimpi yang boleh ditakwil. Tiba-tiba kita bermimpi, mimpi itu bukan ditakwil, tidak boleh ditakwil, tidak ada takwilan, maka dia tak panggil ru'yah, dia panggil benda lain. Dia ada terma lain, ada terma Arab. Ada tak ingat nama terma tu? Ada, terma tu ada. Jadi kita akan faham bahawasanya bila Allah Ta'ala kata la taqsus ru'yaka, wahai anakku Yusuf, jangan kamu kisahkan mimpi kau tu kepada adik-beradik kamu. Kita terus faham, mimpi Yusuf AS tu ada takwil. Mimpi Yusuf tu ada takwil. Kalau dia kata dengan kalimah lain, makanya mimpi tu tak ada takwil.
Tapi dia kata jangan kamu ceritakan ru'yaka yang kita terima sebagai mimpi. Kita dah faham maksud di sini mimpi tu mempunyai takwil. Baik. Jadi bila sebut ru'yaka ni, apa maksud mimpi yang ada takwil ni? Antaranya yang pertama, mesti mimpi tu berlaku bagi orang yang tidur nyenyak, tidur betul. Kalau tidur ayam ni, itu tak. Itu bukan mimpi yang tak ada takwil. Dia tidur petang lepas asar, tidur pun tidur ayam, sedar tak sedar, sedar tak sedar. Ataupun tidur malam, sedar tak sedar. Itu mimpi tak ada takwil. Itu bukan ru'yah. Yang kita sebut mimpi yang ada takwil ni, dia mesti mimpi yang betul. Tidur betul. Sebab tu kadang-kadang mimpi yang baik ni, mimpi-mimpi yang betul ni, yang ada takwil ni, dia berlaku apabila kita tidur yang dekat-dekat dengan subuh tu. Sebelum kita bangun subuh tu. Waktu-waktu dalam pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Itu selalu mimpi macam tu. Mimpi tu kita tidur betul. Kita nyenyak tidur masa tu. Time tu lah. Tidur macam tu lah dikatakan mimpi yang ada takwil. Mimpi yang dalam tidur begitu. Begitu. Type. Satu. Lepas tu, kandungan mimpi tu yang ada takwil ni, dia mesti benda yang masuk akal. Benda yang boleh diterima akal. Kalau dia mimpi jadi Superman, itu tak boleh terima lah. Dia boleh terbang, pakai apa terbang. Itu tak boleh tu. Itu mimpi tak ada takwil. Contohlah orang jumpa kita, Ustaz malam tadi saya mimpi. Kita tanya, mimpi apa? Saya mimpi jadi Superman. Kita lempang sebiji. Apa merapu. Mimpi itu tak ada apa Mimpi itu tak ada makna. Mimpi itu tidak ada takwil. Dahlah tidur yang jenyak, satu. Yang kedua, dia mesti kandungan mimpi tu memang kita boleh terima akal. Contoh macam kita mimpi kita tengok orang, dan orang tu kita pernah jumpa. Contoh, benda ni pernah berlaku antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kena ingat Imam Ahmad bin Hanbal tu murid pada Imam Syafi'i. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal pergi belajar dengan Imam Syafi'i dah bermimpi berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dah bermimpi dan Imam Ahmad dia datang jumpa dengan dia, nak belajar dengan dia. Rupa-rupanya betul. Duduk tak lama kemudian, Imam Ahmad bin Hanbal datang jumpa Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Benda tu memang masuk akal, boleh diterima. Kita contoh mimpi apa? Kita mimpi berjumpa dengan ular, benda tu masuk akal. Kita mimpi berjumpa dengan kucing, itu masuk akal. Benda tu boleh diterima akal. Maka itu adalah mimpi yang boleh ditakwil. Begitu. Ingat yang katakan mimpi takwil tu istilah ada ru'ya, istilah dia. Kalau hilm, apa lagi, abghas tu, yang tu semua mimpi yang tak ada takwil. Jadi macam mana, apa maksud ru'ya tu? Dia mimpi dalam keadaan tidur nyenyak, tidur betul. Memang kita tidur betul, bukan tidur ayam. Yang tu mimpi yang mempunyai takwilan. Begitu. Taib. Fayakidu laka kaidah. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Kamu jangan cerita mimpi kamu ni wahai Yusuf kepada adik-beradik kamu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan perancangan jahat kepada kamu. Dia pakai kaid. Sebenarnya dalam terma Arab dia ada istilah kaid, satu lagi ada istilah makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dua. Ada satu lagi istilah dia panggil hilah. Hilah ni dalam Islam, dalam wacana Islam, dia terbagi pada dua. Satu hilah yang dibenarkan dalam agama, dan satu lagi hilah yang dilarang dalam agama, yang agama haramkan. Hilah yang dilarang dalam agama, kita mari yang dilarang dalam agama, antaranya adalah dilakukan oleh kaum Bani Israel dahulu. Itu hilah yang dilarang dalam agama, dibenci oleh Allah SWT. Iaitu walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu Allah Taala cerita surah Al-Baqarah kan. Ketika mana kaum Bani Israel ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu kena beribadat pada hari Sabtu. Kamu kena beribadat pada hari Sabtu. Dan orang-orang yang duduk dekat tepi laut tu, mereka tak boleh tangkap ikan pada hari Sabtu. Tak boleh. Hari tu hari sembahyang. Jadi mereka ni pun sembahyanglah pada hari Sabtu. Cumanya hari kebiasaan ikan-ikan ni keluar. Ikan-ikan ni tak keluar, tapi hari Sabtu ikan keluar. Jadi bila mereka berjalan nak pergi dekat masjid lah kalau kita sekarang kan, pergi buat ibadat tu, dia lalu tepi laut, dia nampak ikan melompat-lompat, dia orang jadi geram. Maka mereka buat satu hilah untuk memastikan ikan tu boleh ditangkap walaupun mereka tidak bekerja pada hari Sabtu. Macam mana nak buat? Maka dia orang buat saluran air pada hari Jumaat. Lepas tu hari Sabtu ikan melompat-lompat masuk dalam kawasan tu, dia pergi kutip pada hari Ahad. Itu hilah. Itu hilah yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, dan Allah Subhanahu Wa Taala marah. Allah Taala kata faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, kamu jadilah beruk yang merugikan. Jadi beruk habislah kaum Bani Israel pada masa itu kan. Yang tu hilah yang dilarang dalam agama. Apa lagi? Hilah yang dilarang dalam agama. Orang tak nak bayar zakat. Contoh, itu hilah dilarang dalam agama.
Dia ni, contohlah kita letak nisab ni sebanyak RM5,000 lah. Contoh ni bukan betul ni. Dia tu kena tengok dekat lembaga zakat, dia punya kiraan. Ana letak contoh lah RM5,000 contoh. Jadi RM5,000 tu kita tak gunakan satu haul, pusingan tahun, maka kita dikenakan zakat. Tiba-tiba dia tak nak bayar zakat. Macam nak buat? Makanya RM5,000 tu dekat-dekat dengan pusingan tahun tu, dia ambil sikit, dia pergi belanja. Supaya masa masuk pusingan tahun tu bilangan kadar nisab tu tak cukup. Maka dia kata tak wajib zakat lah aku ni. Yang ti helah yang dilarang dalam agama, diharamkan dalam agama, tak boleh. Tapi di sana ada helah yang dibenarkan dalam agama. Contoh, antara contohnya Nabi Muhammad SAW pergi di Khaybar. Nabi Muhammad tanya pada orang Khaybar, ni kurma korang aku makan ni sedap, kurma orang Khaybar ni sedap. Nabi tanya, macam mana kamu berurus jual beli Jadi kata orang Khaybar, dia kata kami ni ambil kurma kami yang baik itu, kami bagi dengan, sebab dulu bagi sistem mata, tukaran kan. Jadi kita bagi kurma yang baik kepada mereka 1 kilo, maka mereka bagi kurma yang tak baik kepada kami 2 kilo. Kurma sama kurma, tapi ni kurma baik, ni kurma tak baik. Kita bagi kurma ni 1 kilo sebab dia baik, tapi balas je 2 kilo. Yang tak baik. Dia kata macam tu. Nabi kata jangan, itu riba. Tak boleh tu, Nabi kata riba, haram, tak boleh. Lepas tu macam mana nak buat? Takkanlah kita nak bagi 1 kilo kurma kita baik, kurma tu tak baik. 1 kilo, oh jadi macam tak fair pula kan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, macam ni helah. Nabi ajar helah. Helah dia macam mana? Nabi Muhammad SAW kata, kurma ni kamu jual dengan duit. Contohlah kita ambil kurma 1 kilo ni, kita jual dekat orang tu dengan harga RM20. Jadi kita bagilah kurma kita yang baik, kita dapat RM20. Dan RM20 itu kita pergi beli kurma pula yang tak baik daripada dia. Maknanya kita letak helah dengan ada duit. Macam orang pernah bangkitkan tentang orang masjid buat perlawanan bola. Jadi dia minta yuran. Kita pun himpun duit yuran semua tu. Ada 5 pasukan, yuran seorang satu pasukan RM10. Contoh RM10, jadi 5 pasukan ada RM50. Jadi RM50 tu kita belilah satu piala. Beli satu hadiah kan. Pemenang itu akan dapat hadiah tu. Itu judi, tak boleh, haram, tak boleh. Tak boleh tu. Masjid anjurkan, dia pergi minta yuran. Lepas tu dia ambil duit yuran, dia beli hadiah, letak tengah-tengah, lawan-lawan pemenang diberikan hadiah itu. Yang tu judi, itu dilarang dalam agama. Tapi kalau macam tu masjid tak boleh anjurkan, boleh. Caranya macam mana? Masjid tu buat mesyuarat, bincang perlawanan bola, 5 pasukan, bayar yuran RM10 satu pasukan. Dan semua duit yuran tu masuk dalam tabung masjid. Semua duit yuran tu masuk dalam masjid. Sebelum kita nak ambil sebelum kita boleh masjid tu, kita dah putuskan menggunakan duit masjid untuk beli hadiah. Jadi kita ambil duit masjid, kita beli hadiah perlawanan bola. Lepas tu hadiah tu ada, bayar yuran, ambil duit yuran, pun bola tabung masjid. Jadi dia elak daripada berlaku judi kan. Dia panggil helah. Itu helah yang dibenarkan dalam agama. Agama benarkan helah begitu. Ada seorang ulama dulu nama Ibrahim An-Nakhai. Dia ni alim. Jadi orang ramai jumpa dia. Tanya soalan lah apa. Sampai dia tak sempat nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun tak sempat. Dia bagi tahu dekat anak dia. Dia kata anak dia, kalau ada orang tanya bapak kat mana, katalah Ibrahim indal masjid. Ibrahim dekat masjid. Masjid ni dalam bahasa Arab maknanya tempat sujud. Masjid tu bahasa Arab. Terjemah Melayu tempat sujud. Dia tu yang dia kata masjid itu dalam bilik semayang dia. Dekat bilik semayang dia semayang. Jadi bilik semayang tempat sujud. Tapi bila orang tanya, kat mana Ibrahim? Ibrahim indal masjid. Dekat masjid. Orang duk ingat masjid lah. Orang pekerja kat masjid. Padahal dekat dalam bilik dia tempat dia sujud. Yang tu dia panggil helah. Helah yang dibenarkan dalam agama. Dia dipanggil helah. Yang kita bincang dalam ayat ni, yang Allah Ta'ala sebut ni, helah yang dilarang dalam agama. Terma dia adalah kaid. Fayakidu laka kaida. Allah Ta'ala sebut. Fayakidu, mereka akan melakukan helah kepada engkau Muhammad. Dan kaid di sini adalah perancangan jahat, helah yang jahat untuk sampai satu tahap berusaha untuk membunuh lah. Jadi kita kena faham, bila kita sebut helah ni, helah dalam agama dia ada dua. Satu helah dibenarkan, helah dilarang. Yang ni yang dicerita dalam ayat ni adalah helah yang dilarang dalam agama. Sebab dia ada unsur untuk memberi kerosakan kepada pihak satu lagi, dan benda itu tidak dibenarkan di dalam agama. Begitu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata fayakidu laka kaida. Mereka melakukan perancangan jahat. Mereka bakal melakukan perancangan jahat kepada Yusuf alaihissalam. Dalam ayat ni, Yaqub alaihissalam dia tak bagi cerita mimpi kepada adik-beradik lain.
Jadi apakah di sini menjadi dalil bahawasanya kita nak bercerita mimpi kita kepada orang juga dilarang? Itu satu soalan. Nabi Yaqub alaihissalam dia kata, kau anakku jangan cerita mimpi kamu pada orang lain. Dengan adik-beradik jangan cerita. Jadi timbul satu persoalan. Apakah daripada ayat ini kita memahami kita bercerita mimpi kepada orang lain ni tak boleh juga? Satu persoalan. Jawapannya, di sinilah keluar satu kaedah dalam usul fiqh yang orang faham daripada ayat ni. Dia panggil kaedah saddu zara'i'. Menutup pintu-pintu haram. Asal bercerita mimpi kepada orang lain ni tak salah. Tak salah cerita mimpi kita pada orang, tak salah. Tetapi kita nak cerita mimpi kita tu pastikan bukan orang yang salah. Pastikan orang yang kita nak cerita tu, orang yang dengar tu adalah orang yang betul. Sebab kalau sekiranya kita bercerita mimpi kita kepada orang yang jahat, nanti dia akan memberi implikasi buruk pula kepada kita. Ini dipanggil saddu zara'i'. Jadi secara akli ni kita faham, bila kita nak buat satu benda, kadang-kadang dia baik, tapi kalau implikasi dia tak baik, yang baik jadi tak baik juga. Saddu zara'i'. Contoh lain, hukum fiqh. Apa hukum kita jual anggur? Halal, tak ada apa pun. Kita meniaga jual buah anggur, buah banyak, tak ada masalah, halal. Tetapi kalau ada penjual arak, tokek kilang arak, mai jumpa kita nak beli anggur kita dengan banyak, dan kita tahu dia akan gunakan anggur itu untuk membuat arak, maka menjual anggur kepada tokek arak itu hukumnya haram. Dia panggil saddu zara'i', tutup pintu haram. Kes Yusuf alaihissalam, dia cerita mimpi itu tak salah, sebab itu dia cerita kepada Yaqub alaihissalam. Bahkan kalau hukum asal dia nak cerita pada adik-beradik dia pun tak salah. Tetapi Yaqub alaihissalam dia dah nampak dah kalau cerita juga akan ada implikasi buruk, maka Yaqub alaihissalam kata jangan cerita. Jangan cerita. Maksudnya saddu zara'i'. Dia menutup ruang-ruang keburukan yang bakal berlaku itu daripada berlaku. Dia tutup. Istilah agama dia panggil saddu az-zara'i'. Istilah dia begitu. Itu kaedah fiqh tu. Jadi dia boleh faham kaedah tu asal daripada kita melihat daripada teks Al-Quran. Jadi ayat Quran ini adalah antara salah satu dalil adanya kaedah yang bernama saddu zara'i' gitu. Baik, sama dengan ayat fayaqidu laka kaedah. Jangan kamu cerita mimpi kamu kepada adik-beradik kamu. Nanti mereka akan melakukan kejahatan, perancangan jahat kepada kamu. Lalu Yaqub alaihissalam pun sebut ayat innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Dia dah sebut jangan-jangan. Dia pun buat satu kaedah umum. Kaedah umum ni siapa-siapa boleh ambil pengajaran. Bukan Nabi Yaqub, bukan Yusuf alaihissalam punya pengajaran, kita boleh ambil pengajaran. Apa dia? Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata terhadap manusia. Last tu itu pengajaran. Last tu kaedah umum. Kita ni kan kadang-kadang cakap, kita ada kaedah umum yang kita bercakap. Contohlah, kita ni kena satu kejahatan. Kita ni orang khianat kita. Dan orang pun tahu kita pernah khianat orang. Kita kata, kaedah dah. Kalau mu khianat orang, nanti orang khianat mu pula. Itu kaedah dia panggil. Kaedah umum. Ataupun, contoh macam ada orang cerita dekat Ana. Dia ceritakan Ana. Dia kata, Ana nak kahwin seorang lagi. Dia katakan Ana. Ada seorang lah kawan ceritakan Ana nak kahwin seorang lagi. Ana kata, boleh nak kahwin satu lagi. Cuma satu kaedah kita kena ingat lah. Kalau kita tak nak kain kita basah, maka kita jangan terjun dalam sungai. Itu ayat dia. Ana buat kaedah kan. Kalau kita tak nak kain kita basah, kita jangan terjun dalam sungai. Fahamnya apa? Kita nak bagi tahu, kalau kamu tak nak, kalau kamu kahwin tu kamu nak senang, kahwin dua tu nak jadi senang, memang taklah, kamu akan jumpa susah. Kaedah dia, kalau kamu kahwin satu lagi, nanti adalah jumpa susah tu. Jadi susah tu kamu kena hadapi dengan baik. Itu maksud dia. Kita bagi tahu. Kaedah dia, kalau kamu terjun dalam sungai, kaedah dia kain mesti basah. Kalau kamu kata bila terjun dalam sungai kain basah marah, tak betul lah. Apa basah kain ni? Lah dah terjun dalam sungai, mestilah kena basah. Serupalah kalau kamu jumpa sebarang kesulitan dalam perkahwinan kedua, lepas tu dengan sebab kahwin dua, sulit tu kamu marah, tak betul lah. Sebab kaedah kahwin dua adalah masalah-masalah tu. Jadi Ana ni bagi sebut kaedahnya, kalau kamu terjun dalam sungai, kain akan basah. Itu dia bagi kaedah umum. Orang bila dengar kaedah umum tu, dia bukan adaptasi dalam kerangka kahwin dua tu, dalam banyak part boleh dia adaptasi. Kan? Kaedah kalau kita nak dapat kekayaan, contoh, mesti ada kesusahan sikit, usaha sikit. Macam kalau kita terjun, kita tak nak kain kita basah, janganlah terjun dalam sungai. Kalau kita tak nak kaya, jadi janganlah bekerja. Macam itulah maksud dia kan. Jadi kaedah tu boleh dipakai dalam semua kaedah, dalam semua keadaan. Apa lagi? Macam ada orang ungkap satu perkataan. Kalau kita nak jadi pejuang, perlu berhadapan dengan risiko. Itu kaedah umum. Kalau kita nak jadi pejuang, kena berhadapan dengan risiko. Maksudnya, kalau kamu tak nak berhadapan dengan risiko, jangan jadi pejuang lah. Tapi kita ni nak jadi pejuang ni, nak lawan lah apa. Memang akan berhadapan dengan risiko. Jadi itu kaedah umum.
Maka seruput juga Yusuf AS dengan Yaqub AS. Yaqub AS, dia bagi tahu dekat adik-beradik dia. Dia bagi tahu kepada anak dia, Yusuf AS. Ini kamu jangan cerita dekat orang ni, dengan adik-beradik ni. Fayakidu laka kaidah, nanti mereka akan melakukan perancangan jahat. Dia pun buat satu kaedah umum. Apa kaedah dia? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebab syaitan ni terhadap manusia dia cukup bermusuh. Jadi dia akan guna ruang-ruang untuk nak pergi hasut adik-beradik ni supaya melakukan kejahatan kepada kamu, Yusuf AS. Dia buat kaedah umum. Soalan ni, dia guna kalimah syaitan. Syaitan ni maknanya apa syaitan? Syaitan ni, definisi ni Imam Tabari kata, kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Apa-apa pun yang jahat di kalangan jin ke manusia ke apa pun kalau jahat, setan. Jadi setan ni apa-apa yang jahat lah, setan belaka lah tu. Jadi sekarang kita tahu ada makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah, namanya manusia. Allah Taala ciptakan iblis daripada api, 2. Allah Taala ciptakan jin daripada percikan api, 3. Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada nur, cahaya. Syaitan bukan nama makhluk. Syaitan adalah nama perangai jahat yang melekat kepada makhluk. Iblis mesti syaitan sebab iblis adalah jahat. Tak ada iblis yang baik. Iblis mesti jahat. Maka dia syaitan. Tapi ada tak manusia syaitan? Ada. Ada tak jin syaitan? Ada. Apabila manusia tu jahat, apabila jin tu jahat. Apabila jin tu jahat, apabila manusia tu jahat, maka ia dipanggil sebagai syaitan. Sebab itu kita baca dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cerita pasal syaitan. Apa kerja syaitan? Yuwaswisu fi sudurin nas. Menwas-waskan di dalam hati manusia. Last sekali Allah Ta'ala kata, minal jinnati wan nas. Di kalangan jin dan juga manusia. Maksudnya ada jin jadi syaitan, ada manusia jadi syaitan. Bila? Jika dia jahat. Sekarang ni, apabila mereka melakukan perancangan jahat, itu syaitan lah. Itu kerja syaitan lah tu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Walhal cerita sebelum tu melibatkan kepada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Allah Ta'ala ni nak bagi nasihat, kita ni jangan buka ruang untuk setan ambil peluang untuk kita melakukan kejahatan. Itu maksud dia. Kan? Sebab tu Islam ni ajar pada kita, apa-apa pun tindakan kita, jangan kita buka ruang untuk setan ambil peluang untuk melakukan kejahatan. Jangan bagi peluang pada setan. Sikit pun jangan. Contoh macam berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi ni, dia masa tu dia baru kahwin dengan salah seorang isteri Nabi. Namanya Sofiyah, nama isteri Nabi SAW lah. Cerita dia, Nabi Muhammad SAW ni jalan. Ni cerita hadis ni lah. Nabi SAW ni berjalan. Tiba-tiba lalu 2 orang lelaki Ansar dalam keadaan malam yang gelap. Malam gelap lah. Nabi berjalan. Lepas tu dengan isteri lah, Sofiyah tadi tu. Duk berjalan-jalan, tiba-tiba ada lelaki Ansar datang. Lalu dalam keadaan gelap. Jadi bila gelap tu, falamma ra'ayahu waliyan. Bila kelihatan yang 2 orang lelaki Ansar tu dia tengok pada Nabi Muhammad dalam gelap tu, Nabi Muhammad terus sebut. Nabi Muhammad terus menahu, sebut dengan kuat. Nabi Muhammad kata, ala rislikuma inha Safiyah. Nabi kata, ni aku ni, Safiyah, dalam gelap tu. Faqala, dan 2 lelaki Ansar tu kata, subhanallah ya Rasulullah, wa akbar zalik. Dia kata, Masya Allah. Nasib baiklah Nabi Muhammad bagi tahu. Maknanya Nabi Muhammad buat lagu tu sebab nak elak daripada fitnah. Kan? Sebab tu dalam sambungan hadis tu Nabi Muhammad terus bagi tahu pada 2 sahabat tadi. Nabi kata, inna syaitan jajri min ibni adam majrad dam wa inni khashitu an yuqzafa fi nufusikuma. Nabi Muhammad kata sesungguhnya syaitan itu dia berjalan dalam jasad manusia dekat laluan darah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dan aku takut bimbang akan berlaku tuduhan fitnah disebabkan daripada apa yang kamu rasa dalam hati kamu. Dalam hadis ni menggambarkan kepada kita apabila kita melakukan satu benda, kalau ada ruang-ruang yang boleh menyebabkan syaitan untuk mempengaruhi, kita kena tutup awal-awal. Tutup. Terpulanglah itu ke ataupun fitnah ke terpulang, kita kena tutup. Sayyidina Ali pun pernah kata, man wada'a nafsahu mawadi'at tuhmah fala yalumman man asa'a dzannabih. Sayyidina Ali pernah kata, dia kata barang siapa yang meletakkan dirinya di tempat-tempat yang terbuka kepada fitnah, maka dia tidak boleh marah apabila ada orang yang melakukan fitnah kepada dia. Sebab dia dah buka ruang tu kan. Maka dia kena tutup ruang itu. Ini kaedah agama. Makanya Yusuf AS, apabila dia bermimpi, mimpi tu baik. Tapi mimpi baik bukan mesti kita boleh cerita. Sebab kadang-kadang kita cerita, dia boleh mendatangkan fitnah pula kepada kita. Makanya nak tutup fitnah itu, Yaqub AS pesan, jangan kamu cerita mimpi itu kepada adik-adik kamu.
Lepas tu dia sebut, kenapa? Bimbang, syaitan ambil peranan, ambil peluang untuk melakukan fitnah. Maka Yaqub AS berkata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia itu musuh yang terlalu nyata. Tu cerita ayat dia begitu. Daripada ayat ni ada beberapa pengajaran lah kita boleh ambil. Yang pertamanya pengajaran kita cerita pada awal tadi kan. Antaranya pengajaran pertama, perlu ada komunikasi baik dengan orang yang baik. Ni Islam ajar. Kita tengok kisah Yaqub AS dengan Yusuf AS, komunikasi mereka baik. Maka kita boleh simpulkan di sini, kita ni kalau nak berkomunikasi ni mesti baik, terutama dengan orang baik. Tapi kalau orang jahat, komunikasi dengan dia kena berhati-hati. Kan? Kadang-kadang ada benda kita jangan cakap. Macam kes Yusuf AS dengan adik-beradik. Jangan cerita. Kena dia mungkin mendiamkan diri itu lebih baik daripada bercakap. Tapi janganlah menampilkan musuh, sebab nanti dia akan ada satu tindakan-tindakan lebih jahat yang dilakukan. Tapi ambil sikap berhati-hati kalau sekiranya kita berkomunikasi dengan orang jahat. Berkomunikasi dengan orang baik, kita kena berkomunikasi dengan baik. Cakap lah apa kan. Kita nak cerita pun benda tu tak seperti mana kita dengan orang jahat. Satu. Yang kedua, untuk bercerita hal-hal peribadi ni, kita bukan boleh cerita dengan semua orang. Hal-hal peribadi ni kita tak boleh cerita semua orang. Ada orang tertentu ni kita boleh cerita. Ada orang lain kita tak boleh cerita. Public ni jangan duk cerita. Ada hal-hal peribadi. Sebab itu contoh, macam kita mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi ni baik. Tapi kalau kita mimpi jumpa Nabi, kita cerita dekat orang, orang akan mengagungkan kita, akan sujud pada kita. Itu jadi tak baik. Sebab tu jangan cerita kat orang. Tapi nak cerita juga, cerita orang tertentu dah lah. Cerita kat orang, ada orang yang orang baik, kita cerita dekat dia. Sekarang tu cukup. Sebab apa? Sebab kadang-kadang cerita yang baik belum tentu lagi bila kita cerita kat orang dia akan jadi baik juga. Tak. Inilah kes yang berlaku pada Yusuf AS dengan Nabi Yaqub AS. Lepas tu yang ketiganya pengajaran kita boleh ambil daripada ayat ni, sebarang ruang-ruangan yang boleh datangkan fitnah kita kena elak. Sebarang ruang-ruang yang boleh melahirkan fitnah orang kepada kita, maka benda tu kita kena elak, kena tutup cepat-cepat. Kadang-kadang berlaku kat fitnah bukan sebab kita buka ruang, kita tak sedar. Itu cerita lain. Yang kita tahu benda ni memang berlaku fitnah, kita pergi buat juga. Dan kita tak usaha untuk nak tutup. Yang tu dilarang. Inilah kes yang kita, inilah beberapa perkara yang kita boleh belajar daripada ayat yang kita bincang pada hari ini insya-Allah. Begitu. Sambungan ayat. Wa kadzalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Itu insya-Allah kita bincang dalam live Facebook kita esoklah insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Okey, Haji Sulaiman hadir. Assalamualaikum. Saya ada terbaca Ana Nurwati Daud. Ustaz, saya ada terbaca mungkin Israiliyat yang Nabi Yaqub ada dua isteri, Nabi Yusuf dan yang bongsu. Betul. Dia memang ada dua isteri, cuma nama isteri tu Israiliyat cerita. Adalah nama Raihana, seorang lagi nama apa tak tahu. Jadi dalam riwayat Israiliyat digambarkan Yusuf AS ni anak kepada isteri yang Yaqub sayang. Dia katakan begitulah. Dahlah isteri dia tu disayang, dapat anak pula Yaqub AS. Yaqub tu pula cantik dan isteri mak kepada Yusuf ni katanya cantik. Itulah disayang oleh Yaqub AS. Itu riwayat Israiliyat. Tapi yang pasti memang ada dua isteri, itu pasti. Tetapi nama dia, cerita detail dia itu semua riwayat Al-Israiliyat gitu. Wallahu a'lam. Cemburu belum berdosa lagi kan? Kalau hasad dengki baru berdosa. Tadi kita dah sebut kan. Cemburu tak salah. Benda tu sihat. Sihat. Dia cemburu ni sihat. Sebab sifat bagi cemburu ni dia bersaing. Itu okey. Tapi kalau dengki itu tak boleh. Kerosakan yang berlaku kepada agama Yahudi ni kerana dengki. Ayat Quran macam mana tu? Wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufara hasadan. Itu Al-Quran sebut. Ramai di kalangan ahli kitab itu berharap sangat supaya kamu keluar daripada agama Islam. Kenapa? Hasadan, dengki. Dia orang dengki kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan bangsa Bani Israel. Dia orang dengki dengan orang Arab. Jadi dia orang dengki Arab, dia orang minta supaya orang Arab ni jangan ikut Nabi Muhammad. Kalau dah masuk agama yang Islam tu tolong keluar. Jadi dengki dengan Nabi Muhammad SAW sebab Nabi Muhammad bukan bangsa Bani Israel. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman di kalangan bangsa Arab. Begitu. Dengki ni memang tak sihat. Allahu a'lam. Zaini Hashim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh. Qala ya bunay, ni ayat Quran ni, Haji. Masya-Allah tabarakallah, Haji Abdullah.
Nabi Yaqub tak bagi Nabi Yusuf ceritakan mimpi. Adakah adik-beradiknya pun tahu? Tahu takbir mimpi mimpi. Dalam riwayat Al-Israiliyat yang diceritakan di dalam kitab Tahir Ibn Ashur, Tahrir wa Tanwir, dia menyatakan Israiliyat sebut dia kata, anda baca matan wa zahirul ayah anna Yusuf alaihi salam lam yaqussa ru'yahu ala ikhwatihi wa huwa al-munasibu li kamalihi alladhi yab'athuhu ala ta'ati amri abihi. Dia kata dalam riwayat dalam ayat mengatakan Yusuf AS ni dia tak cerita pun kepada adik-beradik dia tak cerita. Dia tak cerita langsung, tetapi Israiliyat kata cerita. Israiliyat kata wa waqa'a fil Israiliyat annahu qassaha alaihi fahasaduhu. Dia kata dia cerita. Disebabkan cerita itulah mereka telah melakukan dengki terhadap Yusuf AS. Sebab dalam cerita selepas tu kan, memang Yusuf AS kan nak diusahakan dibunuh oleh adik-beradik dia. Dibuang dalam telaga tu kan. Jadi Israiliyat kata itu menjadi bukti. Sebenarnya Yusuf AS dah cerita. Dan di situ juga membuktikan kononnya adik-beradik Yusuf AS ni dia memahami takwil mimpi. Itu Israiliyat lah. Dalam riwayat Islam tak ada. Itu tak ada. Yang kita sebut ni dalam riwayat Al-Israiliyat. Benda ni disebut oleh Tahir Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Wallahu a'lam. Lelaki. Adik-beradik Nabi Yusuf. Yang enta tanya itu, apakah Bunyamin tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, anda dah cek semalam, didapati sebenarnya Bunyamin itu pun nama yang ada dalam riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW kata tidak boleh la hasada illa fisnatain. Tidak boleh berdengki kecuali dua. Tapi ulama bahas apa maksud yang boleh tu. Sebenarnya bukan dengki, cemburu. Al-ghirah. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh berdengki kecuali dua. Oh, jadi macam bolehlah berdengki. Tak, maksud hasad di situ tu bukan makna hasad yang maksud hasad sebenar. Yang dibolehkan itu di bawah kategori cemburu. Sebab apa? Sebab diberikan ilmu, kita tengok orang lain berilmu mengajar, kita pun nak mengajar juga. Kita bersaing dengan dia. Kita ada harta, orang tu pun ada harta. Kita tengok dia infak, kita pun banyak infak pada dia. Itu dah bersaing. Itu dah ghirah. Itu dah cemburu, bukan dengki. Sebab bagi dengki ni dia akan membinasakan pihak satu lagi. Jadi macam ada orang cerita Nabi Ibrahim AS pernah berbohong. Dia orang kata Ibrahim AS tidak pernah berbohong kecuali 3. Sebenarnya Ibrahim AS buat itu bukan bohong, berhelah. Dia panggil helah. Tapi guna terma tu tidak boleh berbohong kecuali 3. Macam Ibrahim boleh berbohong pula. Padahal bukan berbohong. Bila yang dilakukan oleh Ibrahim tu kita tengok balik kandungan, itu bukan bohong. Itu adalah helah. Bohong lain. Bohong diharamkan dalam agama. Tak boleh. Lebih-lebih lagi mana mungkin seorang Nabi berbohong. Mana mungkin maka serupa juga bila la hasada illa fisnatain. Tidak boleh berdengki kecuali 2. Nabi Muhammad sebut. Yang pertama orang berilmu, satu lagi orang berharta. Kita tengok kandungan. Apa maksudnya? Berilmu tu maksudnya dia ada ilmu, orang lain ada ilmu. Orang lain mengajar. Dia pun nak mengajar juga. Yang tu bukan dengki dah. Itu dia panggil ghirah, cemburu. Ada harta, orang tu ada harta. Dia tengok orang tu kuat infak, dia pun nak infak lagi banyak pada orang tadi. Itu cemburu. Itu bukan dengki. Cemburu boleh, dengki tu tak boleh. Gitu. Kita kena faham terma itu dalam pemaknaan sebenar, bukan atas penggunaan lafaz. Sebab lafaz tidak semestinya menggambarkan makna. Contoh macam orang Kelantan makan tai itik. Tai itik ni kalau kita faham, tai itik itulah. Tai itik duk berak tu. Tapi tai itik segi lafaz tu kita nampak yang tu. Pemaknaan bagi tai itik ni kuih. Kan? Orang Kelantan buat kubah guling. Kerbau berguling. Kuih kerbau berguling. Kita panggil bukan kerbau. Kuih apa? Kuih kismi apa panggil? Kuih itulah dia manis tu, dia warna hitam. Lepas tu dia bubuh kelapa. Nampak macam kerbau lah. Tapi dia panggil kerbau guling. Segi lafaz, kerbau lah. Tapi pemaknaan dia bukan kerbau, kuih. Maka serupa juga, bila Nabi kata, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh berdengki kecuali 2. Tidak boleh berbohong. Ibrahim AS tidak pernah bohong kecuali 3. Bukan makna bohong. Tu bohong sungguh, bukan. Bila kita tengok, itu bukan bohong. Itu helah. Maka serupa juga Nabi Muhammad kata tidak boleh berdengki kecuali 2. Rupa-rupanya bukan dengki, itu cemburu. Kita pergi pada pemaknaan, bukan tengok pada lafaz. Wallahualam. Taqiyah ni helah. Taqiyah ni helah. Taqiyah helah. Taqiyah ni diamalkan dalam Syiah. Sunni pun ada sebenarnya taqiyah. Cuma dia tak sebut sebagai taqiyah, disebut sebagai tawriyah. Dalam kitab Sunni yang menggunakan kalimah taqiyah ni merujuk pada Sunni Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dia ada bahas ayat kisah berkait dengan sahabat Nabi nama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Kan? Anta tattaqu minhu tuqah. Tuqah itulah.
antattaqu minhu tuqah. Tuqah tu dia kata taqiyah lah. Dan dia sebut at-taqiyatu jaizatun linnasi hatta yaumil qiyamah. Itu perkataan Imam Al-Qurtubi. Tapi ulama-ulama sunni lain tak guna terma taqiyah, dia guna terma tauriyah. Gitu. Wallahu a'lam. Tauriyah. Tu sebut Qurratul Ain sebut. Hadis Nabi ada sebut perang itu tipu daya. Itu antara helah yang dibenarkan. Ada yang benarkan politik adalah perang dan kita boleh bertipu daya. Betulkan dia angkat begitu. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebut tentang perang. Perang kaedah dia kita nak memastikan musuh kita kalah, kan? Maka Nabi Muhammad kata al-harbu khida'ah. Perang itu adalah tipu daya, itu antara helah. Itu helah yang dibenarkan itu helah lah tu. Dia bukan tipu, itu dia panggil helah, dia panggil. Helah. Helah lain, tipu lain. Menipu ni kita menggambarkan satu benda yang bukan hakikat. Itulah tipu. Helah ni benda tu hakikat lagi. Cuma orang tak perasan. Contoh macam kita sebut macam macam Ibrahim An-Nakhai. Macam ni contoh lain. Ada misal contoh lain lah. Orang bini ramai. Orang isteri dia 2-3. Dia nak pergi rumah isteri nombor 2. Isteri pertama marah. Jangan pergi, kata dia. Dia kata aku nak pergi masjid. Dia kata jangan nak pergi rumah bini nombor 2 lah tu. Aku nak pergi masjid, kata dia. Dia ulang 4-5 kali. Jadi isteri ni pun diam. Dia pun keluar. Dia pergi dekat rumah bini dia nombor 2. Lepas tu balik tu dia tak terus dia tak terus balik, dia singgah kat masjid. Jadi betul lah dia tak bohong lah tu. Itu dia panggil helah. Itu dia panggil helah. Itu khida'ah tu. Yang Nabi kata al-harbu khida'ah. Bohong ni bohong. Maksudnya aku pergi masjid. Tak pergi masjid pun. Dia pergi rumah bini dulu. Itu bohong. Itu haram. Gitu. Wallahu a'lam. Beza tu. Adakah pada zaman Nabi Yusuf AS itu, Nabi Yusuf membawa ajaran agama Islam seperti Muhammad SAW atau hanya mentauhidkan Allah yang satu? Ada syariat dia juga. Tapi syariat dia, sifat dia adalah dasar. Iaitu melibatkan kepada tak berbohong, berakhlak mulia. Dan benda ni pun berlaku dalam syariat Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tu lebih agak detail lagi berbanding pada syariat Nabi Yusuf AS. Sebab tu kalau kita pergi kepada hadis-hadis, dia ada cerita beberapa amalan-amalan yang melibatkan kepada Nabi-Nabi dulu yang dianggap sebagai syariah dalam Nabi dulu. Ada. Masuklah cerita Nabi Yusuf AS. Dan disebabkan itulah antara argumen orang mengatakan beberapa amalan Nabi dulu boleh diamalkan syariat Nabi Muhammad dan dianggap itu sebagai syariat man qablana sebelum kita adalah merujuk pada kes Nabi Yusuf AS minta jawatan. Nabi Yusuf AS dia pernah katakan, dia kata lantik aku sebagai khazainal ard, ij'alni khazainal ard fa inni hafizun alim. Lantiklah aku jadi menteri kewangan sebab aku ni orang yang hafiz, pandai jaga duit, alim, aku ni orang amanah dan aku ni pandai mengurus duit. Nabi Yusuf AS. Itu syariat Nabi Yusuf AS. Jadi itu bagi syar'un man qablana, syariat orang sebelum kita. Okey, persoalan dia, boleh tak kita nak amalkan dalam syariat Nabi Muhammad? Boleh. Didebatkan di bawah kategori syar'un man qablana, syariat orang sebelum pada kita. Menandakan itu adalah syariat Nabi Yusuf AS. Dan benda itu tidak dimansuhkan dalam syariat Nabi Muhammad, maka dibenarkan juga diamalkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dalam syariat Nabi Muhammad, nak minta jawatan ni tak salah. Nak minta jawatan ni bukan satu benda yang salah. Tetapi mesti diikat dengan syarat tadilah. Fa inni hafizun alim. Aku ni orang amanah dan aku ni orang pandai. Kalau tak pandai minta juga, itu salah lah. Kan? Dia tak ada amanah minta juga, itu salah lah. Tapi kalau dia ni orang amanah dan dia ni orang yang orang yang pandai. Amanah ni bukan orang pati amanah. Amanah ni orang yang beramanah, bukan orang amanah. Amanah ni faham orang pati amanah pula kan. Yang tu boleh. Sebab apa? Merujuk dalam syar'un man qablana, syariat sebelum kita, iaitu Yusuf AS. Wallahu a'lam. Yusuf AS nak banding dengan Nabi-Nabi lain, Nabi yang 5 ulul azmi tu, susah mereka lagi teruk. Mereka punya susah tu lagi teruk. Nak banding dengan Nabi Yusuf susah juga. Tapi nak compare dengan Nabi-Nabi ulul azmi tu, dia lagi dahsyat lah ujian dia. Maka sebabkan itu, dia letak sebagai kategori ulul azmi. Wallahu a'lam. Sofia. Salam Ustaz. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab tinggi. Adakah sesiapa saja boleh menafsirkan Quran dengan syarat mempunyai penguasaan bahasa Arab yang tinggi? Atau adakah ilmu alat yang lain bagi ulama menafsirkan Quran? Bahasa Arab salah satu syarat untuk menafsirkan Quran. Bukan satu-satunya. Di sana ada syarat yang lain. Iaitu dia kena ada logik bahasa. Dia panggil usul.
Sebab tu kita kena belajar usul tafsir. Bila sebut usul tafsir ni, antara yang kita akan belajar adalah apa kaitan antara ayat dengan asbabun nuzul. Belajar. Apa kaitan antara ayat dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Itu bukan bahasa Arab tu. Itu luar pada bahasa Arab. Bahasa Arab tu penting. Salah satu syarat untuk tafsir Quran. Tapi bukan itu satu-satu je. Di sana ada syarat-syarat yang lain untuk membolehkan untuk menafsirkan Quran. Jadi kena belajarlah ilmu usul tafsir. Wallahu'alam. Sekarang yang duk mengajar ni Maulana Asri. Maulana Asri duk mengajar usul tafsir. Bacalah tengok dalam Facebook Maulana Asri tu, dia ada potongan-potongan ceramah-ceramah beliau yang dia mengajar usul tafsir. Dan baguslah, syarahan dia bagus sebab dia tu pada kitab. Orang lain mengajar tafsir tapi banyak goreng. Hangit kita dengar ni dapat gelak, dapat ketawa. Ilmu tak dapat kan. Dapat apa sikit je. Maulana Asri tu dia cerita tu point by point, ilmu by ilmu. Kalau kita boleh hafal pula tu lagi baik. Wallahualam. Okey, ada lagi tak? Wallahualam. Ada siapa tanya soalan lagi tak? Sementara tunggu soalan, nak makan buah kurma dulu. Ada lah kot. Cukup lah kot. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada lagi. Luar topik sikit. Apa hukum troll hari ni? Ramai figura besar troll sana sini. Ada yang betul dan ada yang tak. Kalau tak balas, rakyat sangka betul. Padahal tak betul. Troll ni, dia budaya tak sihat. Terutama dalam politik Malaysia. Kita akan jadi politik berasaskan kepada gurau-gurauan. Rakyat tak jadi baik. Kita kena pergi pada fakta. Politik ni dia kena pergi dengan debat. Politik dia kena pergi dengan wacana. Kalau dua parti contoh membawa agenda parti masing-masing, dia kena wacanakan lah. Bagilah rakyat dengar, barulah sihat. Kalau troll, dia akan rakyat jadi bodoh tau. Dia membodohkan rakyat. Sekarang ni masalah ada ahli politik kat Malaysia, dia suka troll tau. Sebenarnya ini adalah semua projek membodohkan rakyat. Projek pembodohan. Ialah the king of troll Malaysia ni Najib Tun Razak. Jahat Najib ni. Dia membodohkan rakyat. Sebab dia nak mempertahankan kuasa dia lah. Tak betul. Kan? Kita nampak dia macam biasa je. Tapi sebenarnya dia membodohkan akal orang. Dia dah tak pergi berpolitik secara fakta. Troll. Lepas tu troll ni kadang-kadang dia ada persepsi. Yang bila datang persepsi tu kadang-kadang benda tu tak betul pun dipercayai sebagai betul. Ini semua budaya tak sihat. Dan sekarang ni sedang berlaku dekat Malaysia. Ana nasihat lah. Ana nasihat pada diri Ana sendiri dengan kawan-kawan lah. Supaya kita jangan terlibat dengan politik-politik macam ni. Sebab negara kita tak akan jadi baik kalau kita main politik secara troll. Kita kena pergi macam negara barat buat tu lah. Kan? Walaupun mereka tu tak Islam. Tapi kadang-kadang diorang punya politik jauh lebih sihat daripada orang Islam. Diorang kalau ada perbezaan, diorang pergi debat. Wacana cara sihat. Itulah baru betul-betul memberi kebaikan kepada rakyat Malaysia. Itulah Ana memang tak setujulah amalan tu. Hari tu isteri Ana pun dah bangkit lah benda tu. Sembang dah benda tu. Ana pun dah ada komen sikit kat isteri Ana hari tu. Tak apalah, kita tanya ni Ana jawab lebih kurang macam tu lah. Wallahualam.
Dalam cerita Piramli, Pak Maon tipu isteri, pergi pesta muda-mudi. Itu bukan helah kau Ustaz. Itu tipu. Dia kata nak pergi apa? Nak pergi surau kan. Dia nak pergi surau. Apa dia pergi pesta? Itu tipu, itu bukan helah gitu. Iskandar Jeffrey Al-Jawi. Tak tahu, anda tak tahu. Itu tanya orang Kristian. Anda tak tahu. Adakah sama maksud Nabi di sisi Islam dan Kristian? Nabi dalam pemahaman kita orang Islam adalah Nabi itu daripada kalimah An-Naba. Dalam Quran ada surah An-Naba. An-Naba ni mana berita. An-Naba. Kalau kita tengok berita-berita Arab, dia akan sebut haza amba. Dia kata amba. Amba tu berita lah. Nabi ni maksudnya orang menyampaikan berita. Maksudnya dia dapat wahyu daripada Allah, dia sampaikan. Itu maksud Nabi tu. Orang Kristian faham Nabi macam mana? Wallahualam. Tu tanya orang Kristian lah. Anda tak tahu. Wallahualam. Ada lain soalan? Troll. The king of troll. Najib. Dia bangga pula. Dia cerita pula kat orang. Dia adalah the king of troll. Apa benda? Orang macam tu terlantik pimpin negara. Nak bagi rosak negara boleh. Yang rosakkan cara rakyat Malaysia berfikir. Wallahualam. Ada sempat tanya lagi. Nak sakit bibir ni, sakit lidah, ulcer. Gagah cakap lah. Lidah, bibir, ulcer. Okey, tak ada lah kot. Cukup lah kot. Allahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.